بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. InsyaAllah malam ini kita baca tafsir ayat surah Al-Qari'ah. Minggu lepas adalah kita baca surah At-Takatsur. At-Takatsur kita baca dah minggu lepas. Allah Ta'ala cerita dari ayat tu sifat daripada manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala menceritakan kepada kita pedoman dan juga panduan lagu mana tak sibui kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat esok. Dan kita ni akan berasa mujur dan bertuah sebab kita ni duduk dalam keadaan masih lagi hidup pada hari ini. Sebab tu di antara dua nikmat besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang kita kena ucap terima kasih Tuhan. Pertamanya, nikmat bukan harta benda, bukan kekayaan tu. Allah Ta'ala beri kepada kita, pertamanya nikmat ada umur. Masih lagi ada umur. Umur kita ni tak habis lagi. Yang Allah Ta'ala beri warning, umur ni antaranya disebut dalam Quran 40 tahun. فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا. Tuhan ajar kepada kita bila masuk umur 40 je, maka kita kena minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tamari ilham dan juga beri hidayah kepada kita supaya kita ni dalam surah Al-Ahqaf Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Maksudnya, dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa dia. Ibunya telah mengandungnya selama dan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Ni ayat ni dia sekalian nak ambilnya. Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya doa sebagaimana doa dalam Quran. Setelah dia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40, berdoalah ia dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkan kepadaku supaya bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapa, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang engkau redai, dan jadikanlah
sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku di kalangan orang-orang Islam, Muslimin yang patuh dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala ajar kepada kita. Kita ni, Facebook start daripada level mok beranak kita kena buat baik ke mok, kena buat baik ke pok kita. Dan bila kita sampai umur 40 je, maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, itu aku tolong ilham kepada aku biar berasa nak jadi bersyukur pada nikmat Hang dah beri kat aku selama ni, selama 40 tahun dah. Dan walaupun tak cukup 40 tahun pun kita boleh baca doa ni. Kerana ibarat Quran ayat kepada kita umur 40 tu kan, kalau tidak kerana ada tanda-tanda lain kita nak mati kan, kena beringat dah umur 40. Sebab tu kata kalau umur 40 tak berubah lagi dekat payah. Biasanya umur 40 ni orang putih panggil turning point untuk manusia ni berubah. Dan kita kena berdoa, bukan takat kita doa kita suruh Tuhan ilham biar kita ni nak bersyukur kepada Allah Ta'ala, nak supaya Allah Ta'ala ilham kepada kita buat amalan-amalan perbuatan ya Tuhan redha saja. Ilham kepada kita supaya bersyukur, dan kita minta Allah Ta'ala ilham kepada kita supaya buat benda-benda tu hak kira comel ya Allah Ta'ala redha. Wa aslih li fi dhurriyyati, begitu juga aku doa selalu, kata Allah Ta'ala ajar kepada kita suruh doa kepada zuriat keturunan kita. Wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku ni taubat padamu dan akulah di kalangan orang yang suruh pula-pula kepada Allah Ta'ala, iaitu al-muslimin, di kalangan orang Islam. Baik, Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam surah kita baca dah minggu lepas, supaya dapat mengelak diri daripada terjebak dengan satu jenis penyakit perangai manusia, iaitu kegilaan kepada harta nak banyak, badi nak banyak. Dia banyak dah tapi tak boleh bunyi orang ada harta banyak. Dia pun nak banyak sebagaimana orang itu kata. Dia hanya boleh hidup selesa dah, tapi bila nampak je orang lain tu lebih selesa pada dia tak boleh. Dia tu orang pakat tinggi dah tapi tak boleh nampak, tak boleh dengar orang lain tu boleh pakat lebih tinggi daripada dia. Badi nak banyak. Itu salah satu, kalau kita ada penyakit tu, maka kita kena khabar bahawa kita kena ada proses rawatan. Antara proses rawat yang Allah Ta'ala ajar kepada kita ni, zurtumul maqabir. Mungkin nak pergi ziarah kubur. Pergi kubur ni bukan nak pergi baca yasin kubur dok sebut dalam kitab ni. Bukan nak pergi baca yasin kubur, bukan nak pergi berdoa kubur dok. Kubur tu tak ada kapal bawah tu. Kalau kita berdoa kubur bermula cik kita pun, kita sebagai anak yang soleh tak sampai kepada mula cik kita. Kita berdoa kepada siapa, mudah-mudahan sampai. Walaupun tidak dikubur. Dikubur tu bukan nak tolong orang ada dalam kubur dah. Tu kena ingat molek. Dikubur bukan nak tolong orang ada dalam kubur dah. Nak tolong diri kita sendiri supaya boleh selesai salah satu daripada penyakit manusia yang kebanyakannya, iaitu halabah, tomok dan berasa nak banyak pada harta. Lepas tu kita lalu ke kubur, kalau tak ada bisa nak pergi kubur, lalu ke kubur tu kita kena ingat. Dan kita diajar, sunat kita diajar supaya misalnya, Assalamualaikum ya ahli al-kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'Allah lahiqun. Misalnya kau ada kubur, ahli kubur, dan ujung dia kata wa inna insya'Allah minal lahiqun, dan insya'Allah sampai satu masa nanti aku mari sini juga. Kita royak bawa dalam kubur tu. Tujuan dia untuk rawat diri kita supaya tidak terlalu termohon kepada dunia. Islam tidak halal manusia ni untuk cari harta sebanyak mana kita nak cari kita. Tapi jika harta kita cari itu, biar kita boleh tumpah sampai dalam lubang kubur. Biar kita boleh bawa sampai dalam lubang kubur. Orang kata harta banyak pun tak nak bawa masuk lubang kubur, tu dia tak pandai. Orang pandai ni orang mengaji. Orang pandai ni orang ikut agama Islam. Tak ada satu ideologi mengajar kepada kita lepas pada mati ni boleh bawa
aset-aset kita ada atas muka bumi masuk pakai dalam. Kalau ada tu macam kata lagi ngipiti, bubuh bagai, bubuh gapo, raja-raja jam begitu mati. Ada sejarah apa Fir'aun gapo. Hanya sekali dengan hal tomah nak gapo. Kerana nak bunuh di akhirat sesuk bukan ada piti. Hal tomah kita duk bunuh atas muka bumi. Alih lain-lain lah. Kita pernah duduk dia alihkan mengemuk. Alihkan mengemuk ni hidup cara dia. Doktor kata tak boleh ni kena beranak. Pasal apa? Takut dia air kering. Kedai kering mati. Budak dalam kandung gemuk. Itu cara hidup dalam kandung gemuk. Air kering boleh mati pun. Boleh mati kita. Kalau dia dalam berumur. Tapi mari muka bumi. Kalau masuk dalam air tak ada oksigen. Mati pula. Itu berbeza-beza. Ini kita kena faham. Sebab tu bila kita pergi kubur. Kita kena ingat. Bukan pergi nak tolong orang yang ada dalam kubur. Mereka buat majlis, jamu lah, berapa kubur, pergi duduk buat amalan pelik-pelik lah kubur. Pergi mitok orang mati lah kubur. Kalau kita kena buat di kubur ni, nak pergi berobat diri kita supaya ingat kepada mati, dan kita nengung. Dia terbaik di kubur ni, bukan pergi tengah malam. Tanya sunyi, tahu kita tak ada. Pergi tengah hari, pergi tengah. Tanya tak kepala. Dan lagi duduk. Pergi duduk caca. Kita gambarkanlah di akhirat esok lagu ni lah aku nak balik kepada masyarakat. Tak ada satu bayar kayu yang boleh teduh melainkan bayar arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan tidak beri kepada semua orang yang boleh teduh di bawah bayangan arash. Tuhan kata, Nabi kata sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang boleh duduk layanan istimewa Tuhan letak di bawah bayang Allah dia. Bila boleh masuk duduk di bawah bayang Allah Allah Ta'ala ni, arti kita ni orang yang soleh, yang lepas pada tu akan dihisap dihitung pun syurga lah tempat kita. Duduk di bawah bayangan Allah walaupun bunyi jadi duduk di bawah bayangan Allah Ta'ala. Tapi orang ni orang yang sebelum masuk, sebelum dihitung di atas tetiak syarat tu, dia dah ada tanda-tanda bahawa dia ni orang yang akan mendapat kejayaan, mendapat syurga Allah Ta'ala. Supaya juga bila kita balik akhirat. Dia kata, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Tuhan kata pada akhirat esok, setiap orang ni catatan amalan dia tu Tuhan kata tekuk masing-masing. Tuhan kata tekuk masing-masing. Tuhan kata tekuk masing-masing. Mana tak tukar. Kalau orang masuk askar, dia perang. Dia pakai rata tekuk tulis nama dia. Sebab kalau perang mati pecah kepala tak kena muka tubuh tak nampak siapa-siapa dia. Sekurang-kurang dia ada tanda ni nama sekian. Balik akhirat esok Tuhan kata wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi. Manusia tu Tuhan beri amalan dia tergantung tekuk dia masing-masing. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan Tuhan bertopik segala catatan amalan kita yang kita boleh tengok sendiri. Iqra' kitabaka. Tuhan kata baca catatan amalan kita pun baca kadang-kadang benda kita lupa salah kita ke dunia ni, tapi tak pernah lupa pada catatan Allah Subhanahu wa ta'ala.